Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar dan ibu bapa ke program orientasi tingkatan 1 kelas peralihan dan PPKI SMK Sultan Abdul Samad bagi tahun 2022. Untuk maklumat hadirin sekalian, program kita akan bermula sebentar lagi. Oleh itu, para hadirin sekalian diminta mengisi kehadiran program hari ini pada pautan yang telah dikongsikan di ruangan chat. Sekiranya ada pertanyaan, para hadirin juga boleh bertanya soalan di ruangan chat sepanjang program ini berlangsung. Pihak urus setiap program akan cuba membantu dan menjawab persoalan yang diberikan. Terima kasih atas kerjasama semua yang membantu kelancaran majlis pada hari ini. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan semoga majlis tambah berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diraikan Encik Muhammad Haizat bin Madhibin, yang dipertua PIBG, yang berusaha Puan Hajah Roslina binti Abdullah Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad, Puan Zulina binti Muhammad Zain Ar-Rashidi, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Ngai Swiulai, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Sahab, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Bhubaneswari Anak Perempuan Bala Subramaniam, Penolong Kanan PPKI, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-Guru, Ibu Bapa dan Penjaga, serta murid-murid tingkatan 1, Peralihan dan PPKI tahun 2022. Selamat datang dan terima kasih diucapkan atas kesudian para hadirin semua menjayakan program hari ini. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah dengan penuh bersemangat dengan iringan tayangan video yang disediakan oleh Cikgu Muhammad Nurin Anwar bin Abdullah. Dipersilakan.
Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Luqmanur Hakim bin Zulkarnain. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita pada pagi ini memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Raufur Rahim. Pada pagi ini kami berkumpul untuk merafakkan rasa kesyukuran kepadamu, Ya Allah, kerana Engkau telah mengizinkan kami untuk menghadiri program orientasi pelajar tingkatan 1 kelas peralihan dan PPKI pada tahun 2022 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis ini dari awal sehingga akhirnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah anak-anak di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad sebagai anak-anak yang cemerlang dari sudut akhlak dan akademiknya, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang solehah, Ya Allah. Jadikanlah kami semua, Ya Allah, berjaya di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kasih sayangnya dapat kita bersama-sama berkumpul di alam maya ini bagi menjayakan satu lagi program peringkat sekolah yang sudah tentunya sangat penting bagi mempersiapkan diri anak-anak kita yang akan melangkah ke sesi persekolahan Penggal 1 sesi 2022-2023 pada hari esok. Sebagaimana yang kita sedia maklum, esok merupakan hari pertama persekolahan. Walaupun anak-anak kita tidak ke sekolah, namun sesi pengajaran dan pembelajaran tetap terus akan dijalankan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengikuti program orientasi ini hingga ke akhirnya kerana sudah pasti banyak informasi terkini berkaitan persekolahan anak-anak kita yang akan disampaikan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan penuh takzim mempersilakan dengan segala hormatnya Puan Hajah Roslina binti Abdullah Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha, Puan Zurina binti Muhammad Zain Al-Rashidi, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, yang dihormati Puan Ngai Siulai, Guru Penolong Kanan HEM, Cik Muhammad Azhar bin Muhammad Saha, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Bhubaneswari Anak Perempuan Bala Subramaniam, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis yang begitu bermakna dan bermanfaat pada pagi ini.
Saya bersyukur kepadanya kerana pada hari ini kita semua diberikan kesihatan dan kelapangan waktu bagi sama-sama menjayakan program orientasi pelajar-pelajar tingkatan 1, kelas peralihan dan juga PPKI atau Pendidikan Khas Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Kelang. Hadirin yang dihormati, seluruh warga kerja sekolah ini dan juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada murid-murid tingkatan 1 seramai 223 orang yang telah diterima masuk ke SMK Sultan Abdul Samad ini. Selamat datang ke SMK Sultan Abdul Samad Kelang dan sekaligus menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 3 atau 5 tahun yang akan datang. Diharapkan anak-anak pelajar yang diterima masuk ke sini akan meneruskan kecemerlangan mereka di peringkat menengah rendah dan menengah atas di sini. Terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa dalam talian pada Hari Suai Kenal Anak tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Hari orientasi atau Hari Suai Kenal ini adalah amat penting untuk para pelajar menyesuaikan diri bagi menghadapi kehidupan baru mereka di sekolah menengah. 21 Mac 2022 pula anak-anak kita ini akan memulakan sesi persekolahan dan pembelajaran rasmi secara dalam talian. Saya selaku pengetua serta seluruh warga SMK Sultan Abdul Samad ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana memilih sekolah kami untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan meneruskan sesi persekolahan pada tahun ini. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya dapat mengambil peluang terbaik ini untuk memastikan anak-anak kita mampu menggenggam kecemerlangan di sekolah ini bukan saja dari segi pencapaian akademik tetapi juga dari segi co-curriculum dan sasiah diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pentadbir dan semua guru, murid, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama-sama secara kolaboratif dalam memastikan anak-anak kita supaya terus cemerlang. Demi mencapai kecemerlangan bersama, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Para pelajar mestilah memastikan persiapan diri untuk sentiasa bersedia untuk belajar. Manakala para guru di sekolah sememangnya sentiasa memberikan yang terbaik dalam mendidik anak-anak pelajar dan juga ibu bapa berperanan supaya memberikan sokongan serta dorongan bagi mendapatkan yang terbaik demi anak-anak pelajar, tidak kira dari segi pembelajaran tetapi juga dalam aktiviti co-curriculum. Selain itu, saya berharap agar semua murid dapat menyemaikan rasa cinta dan sayang terhadap sekolah ini. Hormatilah para guru yang mendidik murid-murid sepanjang tempoh persekolahan, sama ada bersemuka atau sewaktu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Timbalah ilmu pengetahuan sebanyak mungkin supaya menjadi insan yang kamil serta warga sekolah yang berguna dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Berilah sepenuh tumpuan terhadap pelajaran dan jadilah murid yang cemerlang dalam semua aspek, sama ada sasiah, kurikulum atau co-curriculum walaupun dalam keadaan yang serba mencabar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SMK Sultan Abdul Samad Kelang ini akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan adalah yang terbaik. Sekolah ini mempunyai kemudahan yang cukup untuk anak-anak kita belajar. Bilik darjah, makmal sains, makmal komputer, bengkel RBT, kantin, dewan, padang permainan, perpustakaan, guru yang cukup, surau, kemudahan bantuan oleh kerajaan seperti SPBT, bantuan kewangan dan lain-lain. Untuk pengetahuan semua, pihak sekolah telah menawarkan mata pelajaran sains sukan bagi salah satu pakej tingkatan 4. Oleh yang demikian, pihak sekolah masih dalam proses mewujudkan makmal sains sukan yang mana kerja buatnya hampir siap dan bakal digunakan menjelang pembelajaran yang akan bermula pada April nanti. Bagaimanapun, saya mengalu-alukan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu sekolah ini mencapai tahap prestasi yang lebih unggul melalui peranan-peranan yang boleh kita mainkan. Pendidikan adalah meliputi segala-galanya, malah keindahan taman, keceriaan sekolah dan apa saja adalah elemen pendidikan. Justru saya mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan baik dalam bentuk buah fikiran atau material untuk memajukan sekolah ini. Hampir 54 tahun sekolah ini ditubuhkan dan hakikatnya banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan dan sediakan khususnya dari segi kemudahan pembelajaran anak-anak kita. InsyaAllah, marilah kita bersama untuk memajukan sekolah ini melalui apa juga platform yang ada
supaya persekitaran sekolah menjadi sangat kondusif untuk pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengharapkan kita dapat bersama-sama memastikan kemajuan sekolah kita ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Datin Sharifah Murshidah binti Syed Zain, Setiausaha Kurikulum untuk menyampaikan taklimat berkaitan unit kurikulum. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. Saudara Puan Hajiah Zina binti Belasani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad, Barisan Pentadbiran, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, ibu bapa dan anak-anak murid yang dikasihi. Cikgu ucapkan selamat datang dan selamat menjadi warga SMK Sultan Abdul Samad. Saya, Cikgu Sharifah Murshidah binti Syed Zain, Setiausaha Kurikulum SMK Sultan Abdul Samad, akan memberi taklimat ringkas tentang agenda kurikulum. Berikut adalah agenda yang akan cikgu bincangkan. Pertama, mata pelajaran yang ditawarkan. Kedua, pentaksiran bilik darjah atau PBD. Ketiga adalah PDPR. Okey, sekarang kita lihat mata pelajaran yang ditawarkan, iaitu apa mata pelajaran yang murid-murid akan pelajari di SMK Sultan Abdul Samad. Bagi tingkatan 1, Bahasa Melayu. Kedua, Bahasa Inggeris. Ketiga, Bahasa Cina. Keempat, Bahasa Tamil. Kelima, Sains. Keenam, Matematik. Ketujuh, Sejarah. Kelapan, Geografi. Kesembilan, Pendidikan Islam bagi yang beragama Islam. Ke-10, Pendidikan Moral bagi yang bukan beragama Islam. Ke-11, Pendidikan Seni Visual. Ke-12, Asas Sains Komputer. 13, Reka Bentuk dan Teknologi. Dan ke-14 adalah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Untuk kelas peralihan, mata pelajaran yang ditawarkan adalah Bahasa Melayu. Kedua, Bahasa Inggeris. Ketiga, Bahasa Cina. Keempat, Bahasa Tamil. Kelima, Amalan Bahasa Melayu. Keenam, Pendidikan Seni Visual. Dan yang ketujuh adalah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Di SMK Sultan Abdul Samad, okey, untuk tingkatan 1, kita ada 5 kelas. Okey, yang pertama 1K, yang kedua kelas 1B, yang ketiga kelas 1C, yang keempat kelas 1D dan yang kelima adalah kelas 1A. Okey, bagi murid yang berada di kelas 1A, okey, mereka ditawarkan dengan 2 mata pelajaran elektif, iaitu Reka Bentuk dan Teknologi atau Asas Sains Komputer. Untuk mereka yang berada di kelas 1K, 1B, 1C dan 1D, mereka akan mengambil mata pelajaran elektif Reka Bentuk dan Teknologi. Untuk kelas peralihan pula, terdapat 2 kelas peralihan, iaitu pertama kelas Pintar 1, yang kedua adalah Pintar 2. Seterusnya adalah pentaksiran bilik darjah atau PBD. Apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah ianya merupakan satu pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Okey, PBD berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi ianya bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran. Okey, contoh Ahmad mendapat TP2 dalam topik menyelesaikan masalah pecahan untuk subjek
matematik. Jadi di sini cikgu akan membimbing Ahmad untuk mencapai penguasaan yang lebih baik. Bermaksud daripada kurang menguasai TP2 kepada menguasai TP3 dan seterusnya. Okey, jadi bagaimana guru melaksanakan PBD ni? Guru melaksanakan PBD ini melalui pemerhatian. Okey, pemerhatian secara profesional. Okey, dalam kelas, guru akan membuat pemerhatian terhadap murid-murid yang hadir di dalam kelas sepanjang PDP berjalan. Okey, yang kedua adalah secara penulisan. Okey, guru-guru akan memberi latihan dan pelajar-pelajar membuat, dan di sini guru dapat melihat bagaimana murid yang hadir untuk menjawab latihan yang diberi. Dan yang ketiga adalah lisan, secara lisan. Okey, di sini guru akan menyoal dalam kelas untuk murid yang hadir di dalam kelas sahaja. Okey, sepanjang PDP dijalankan. Okey, jadi di sini kehadiran murid sangat-sangat penting supaya cikgu dapat melihat perkembangan murid sepanjang PDP, sepanjang tahun. Okey, cikgu-cikgu akan laksanakan PBD sepanjang PDP. Sepanjang PDP supaya cikgu-cikgu dapat membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal. Okey, dan kelemahan tersebut dapat diatasi dengan segera. Jadi di sini ingin cikgu ingatkan sekali lagi kehadiran murid di dalam kelas sangat-sangat penting untuk guru membantu, untuk guru mengetahui perkembangan murid-murid sepanjang tahun. Jadi di sini sekiranya murid-murid menghadapi masalah kehadiran tanpa sebab, murid-murid boleh berhubung ataupun murid-murid boleh memberitahu kepada guru kelas atau guru mata pelajaran supaya masalah kehadiran ini dapat diatasi. Taklimat cikgu yang terakhir adalah mengenai PDPR. PDPR akan bermula pada esok hari, iaitu pada 21 Mac sehingga 1 April dan bersemuka pada 4 April 2022 dengan menggunakan jadual waktu yang sama. Jadi, jadual waktu PDPR sama juga untuk jadual waktu bersemuka. Murid-murid akan diberi kelas masing-masing melalui aplikasi WhatsApp. Sebarang maklumat juga akan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Kaedah kelas PDPR. Kaedah kelas PDPR bergantung kepada guru mata pelajaran. Sama ada menggunakan Google Meet, Google Classroom, GCR, aplikasi WhatsApp Group ataupun Telegram. Murid-murid wajib hadir. Murid-murid wajib hadir dalam kelas PDPR. Murid-murid wajib hadir dalam kelas PDPR. Ini kerana kehadiran murid perlu dilaporkan setiap hari kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Murid yang tidak hadir dikira keciciran. Jadi,
Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Pihak sekolah akan membuat ziarah cakna, okey, untuk mengetahui kenapa dan mengapa murid tersebut tidak dapat hadir dalam PDPR. Okey. Sekiranya murid-murid yang menghadapi masalah, contoh line tak kuat, peranti tak ada, gadget tak ada. Murid-murid boleh memberitahu atau menghubungi guru kelas, dan guru mata pelajaran, supaya cikgu tahu apa masalah murid-murid, kenapa murid-murid tidak hadir dalam PDPR. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan lagi sekali, murid-murid wajib hadir dalam PDPR supaya kamu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Itu sahaja taklimat ringkas cikgu mengenai kurikulum SMK Sultan Abdul Samad, dan cikgu harap murid-murid semua dapat belajar dengan gembira di SMK Sultan Abdul Samad. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih atas taklimat yang disampaikan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Puan Nuratika binti Muhammad Hajar, Setiausaha Hal Ehwal Murid untuk menyampaikan taklimat berkenaan unit HAM. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hajar Roslina binti Abdul Sani, Pengetua SMK Sultan Abdul Samad, Puan Zurina binti Muhammad Zain Ar-Rashidi, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Ngai Siulai, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Saha, Penolong Kanan Core Kurikulum, Puan Bhubaneswari Anak Perempuan Bala Subramaniam, Penolong Kanan Pendidikan Khas, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, para ibu bapa, guru-guru, serta murid-murid baharu peralihan tingkatan 1 dan PPKI tahun 2022. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Puan Nuratika binti Muhammad Hajar, Setiausaha Unit HAM, akan menyampaikan sedikit taklimat berkenaan Unit Hal Ehwal Murid atau HAM SMK Sultan Abdul Samad. Baiklah, para hadirin yang dihormati sekalian, kita mulakan sesi taklimat kita dengan slot yang pertama, iaitu slot pembangunan sasiah diri murid. Sistem Sasiah Diri Murid atau SSDM. Apa SSDM ni? Okey, buat pengetahuan semua, sistem SSDM ini digunakan oleh guru untuk memasukkan atau key in amalan baik atau sebarang kes salah laku yang dilakukan oleh murid di sekolah. Dan buat pengetahuan semua, murid-murid yang mempunyai amalan baik yang tertinggi akan memperoleh penghargaan menerusi Majlis Anugerah Hal Ehwal Murid pada peringkat sekolah, misalnya Anugerah Sasiah Terpuji. Berikut merupakan senarai amalan baik di sekolah, antaranya sukarela membantu guru, sukarela melapor kes salah laku, membantu melaksanakan kerja-kerja lanskap atau taman, membantu mengemas atau menyusun atur bilik-bilik khas, kelima, membersih kawasan atau bilik khas, keenam, kerja-kerja mengecat, ketujuh, menyertai aktiviti luar di bawah bimbingan dan kaunseling, dan yang terakhir, aktiviti lain yang menzahirkan nilai-nilai murni. Dan saya sangat berharap agar murid-murid baharu tahun 2022 ini sudi untuk berlumba-lumba melakukan banyak amalan baik di sekolah. Okey, seterusnya kita lihat pula
Senarai salah laku di sekolah. Terdapat banyak senarai salah laku di sekolah. Antaranya, sengaja membuat kotor, sengaja keluar kelas tanpa kebenaran, sengaja mengganggu ketenteraman sekolah atau kelas, berkelahi, bergaduh, berkelakuan biadab. Ini adalah merupakan contoh-contoh tingkah laku antisosial. Dan bagi contoh-contoh tingkah laku tidak jujur pula, antaranya ponting sekolah, ponting kelas, meniru dalam peperiksaan, meniru tanda tangan ibu bapa atau guru, berbohong atau menipu. Dan saya juga sangat berharap murid-murid baharu ini tidak terlibat dengan mana-mana kes salah laku di sekolah. Kerana sekiranya murid terlibat dengan kes salah laku sekolah, murid akan dikenakan tindakan tata tertib. Sama ada digantung sekolah atau paling teruk dibuang sekolah. Dan kita akan lihat apakah salah laku yang akan dikenakan tindakan tata tertib tersebut. Okey, ini ialah senarai salah laku yang dianggap berat dan akan dikenakan tindakan tata tertib. Sama ada digantung ataupun dibuang sekolah. Antaranya tingkah laku jenayah, mengedar dadah, mencuri, menghisap rokok, memeras ugut, berjudi, minum minuman keras, membawa senjata dan contoh-contoh tingkah laku lucah pula. Membawa atau menunjuk dan mengedarkan bahan-bahan serta gambar lucah, mengintai murid perempuan atau lelaki, dan ini adalah contoh-contoh salah laku yang akan dikenakan tindakan tata tertib, digantung ataupun dibuang sekolah. Dan saya memang sangat berharap tiada murid-murid baharu yang terlibat dengan kes salah laku ini di sekolah ya. Okay, hadirin semua, sekarang kita akan lihat tata cara pakaian seragam murid. Pakaian seragam murid lelaki. Yang pertama, baju kemeja lengan pendek berwarna putih tidak bercorak. Jika berlengan panjang hendaklah dibutangkan. Baju kemeja tidak boleh dikeluarkan sehingga murid meninggalkan kawasan sekolah. Seluar panjang berwarna hijau tua. Kasut murid jenis kanvas berwarna hitam atau putih dan warna stoking mesti sama dengan warna kasut. Keempat, memakai lencana sekolah dan tanda nama pada sebelah kiri pada saku baju. Dan murid hendaklah bertali leher sepanjang waktu persekolahan. Mari kita lihat contoh pemakaian seragam murid lelaki. Ini ialah contoh pakaian seragam murid lelaki. Dan ini pula ialah grafik perincian tentang pakaian seragam murid lelaki. Baiklah, hadirin semua, kita teruskan dengan tata cara pakaian seragam murid lelaki iaitu rambut murid lelaki. Yang pertama, rambut hendaklah digunting pendek dan disikat kemas serta berminyak. Dan istilah rambut panjang adalah seperti berikut. Di bahagian belakang kepala, rambut jatuh melebihi garisan di bawah cuping telinga. Di bahagian hadapan pula, rambut menutupi garisan dahi. Di bahagian tepi, rambut menutupi kedua-dua telinga atau sebahagian telinga. Dan rambut tidak boleh diwarnakan. Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh grafik rambut murid lelaki. Ini ialah contoh rambut murid lelaki. Baiklah, kita teruskan sesi taklimat kita dengan tata cara pakaian seragam bagi murid perempuan pula. Okey, yang pertama, baju kurung putih dan kain berwarna biru laut. Bagi murid perempuan Islam, hendaklah memakai tudung berwarna putih. Dan murid bukan Islam memakai blaus berlengan pendek putih dan berskirt pinafore berwarna biru. Labuh skirt hendaklah sampai di bawah lutut. Kasut murid jenis canvas berwarna hitam atau putih dan warna stoking sama dengan warna kasut. 5. Memakai lencana sekolah dan tanda nama pada sebelah kiri pada saku baju
atau tudung murid. Ini ialah contoh pakaian seragam murid perempuan. Dan ini pula ialah perincian pakaian seragam bagi murid perempuan. Kita beralih pula kepada rambut murid perempuan. Okey. Rambut murid perempuan yang telah mencecah bahu hendaklah diikat atau ditocang. Jika rambut ditarik ke hadapan atau fringe, tidak boleh melebihi paras kening dan rambut tidak boleh diwarnakan. Okey, mari kita lihat contoh grafik rambut murid perempuan. Ini ialah contoh-contoh rambut murid perempuan. Para hadirin semula, kita teruskan sesi taklimat kita dengan slot yang kedua, iaitu slot kehadiran murid. Okay, ini merupakan tata cara kehadiran dan ketidakhadiran murid ke sekolah. Yang pertama, murid hendaklah menghadirkan diri ke sekolah mengikut waktu persekolahan bermula pada hari Isnin sehingga Jumaat kecuali cuti umum dan cuti persekolahan. 2. Murid juga hendaklah menyertai kelas dalam talian mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3. Murid yang tidak dapat hadir ke sekolah perlulah menyerahkan sijil cuti sakit kepada guru tingkatan masing-masing. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana kehadiran murid ke sekolah akan direkodkan di dalam aplikasi pengkalan data murid APDM dan ketidakhadiran murid pula akan dinyatakan sebab dalam APDM. Manakala kehadiran murid secara dalam talian akan direkodkan dalam sistem pelaporan, pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR. Okey, buat makluman semula, pada kebiasaannya pihak sekolah akan memberi sijil kehadiran penuh kepada murid yang mempunyai kehadiran penuh sepanjang sesi persekolahan. Namun begitu, disebabkan penularan COVID-19 pada tahun 2021, pihak sekolah telah memberi penghargaan kepada murid yang aktif dan sentiasa menghadiri kelas dalam talian dan murid diberi sijil anugerah VIP serta amalan baik SSDM. Okey, berikut merupakan paparan aplikasi APDM, SSDM dan SPDPR. Waktu keberadaan dan waktu balik murid dari sekolah. Sesi persekolahan. Buat pengetahuan semua, para ibu bapa, murid-murid, sesi persekolahan bagi SMK Sultan Abdul Samad hanya sesi pagi sahaja. Dan keberadaan murid hendaklah berada di sekolah sebelum jam 7.20 pagi. Murid akan pulang dari sekolah pada 1.30 petang untuk hari Isnin hingga Khamis dan 12.30 tengah hari pada hari Jumaat. Baiklah semua, kita teruskan sesi taklimat kita dengan slot ketiga iaitu pengoperasian sekolah. Okey, SOP keberadaan murid setelah sampai di sekolah. Okey, sebelum murid hendaklah berjalan masuk ke kawasan sekolah dengan memakai pelitup muka dan sanitasi tangan di kaunter sanitasi yang disediakan oleh pihak sekolah. Semasa murid yang telah sampai ke sekolah akan duduk di Dewan Jubli Emas dalam kedudukan penjarakan sosial sehingga mendapat arahan daripada guru bertugas untuk masuk ke kelas masing-masing dalam keadaan yang berbaris dan teratur mengikut SOP yang ditetapkan. Selepas, murid-murid yang telah berada di kelas akan dipantau oleh guru yang mengawal blok sehingga waktu pembelajaran bermula pada jam 7.20 pagi. Dan perhimpunan mingguan pada setiap hari Isnin juga akan dijalankan di dalam kelas. Semua makluman dan ucapan akan diperdengarkan menggunakan pembesar suara di setiap blok. Seterusnya, SOP murid di dalam kelas.
Pertama, murid perlu sentiasa memakai pelitup muka dan berada di tempat duduk yang telah ditetapkan mengikut SOP. Dua, terdapat beg sanitasi kelas yang mengandungi buku kawalan kelas, pensanitasi tangan dan cecair disinfektasi sebagai langkah mencegah penularan COVID-19. Selain itu, proses disinfektasi kelas akan dilaksanakan sendiri oleh guru mata pelajaran pertama sebelum waktu pembelajaran bermula dan guru mata pelajaran terakhir sebelum waktu persekolahan berakhir. Dan murid-murid akan sentiasa dipantau oleh guru-guru bagi memastikan keselamatan murid terjamin mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, ini merupakan SOP rehat dan tempahan makanan di kantin sekolah. Pertama, murid makan di tempat masing-masing di dalam kelas sewaktu rehat dan akan dipantau oleh guru bertugas. Dua, murid hanya dibenarkan keluar semasa rehat untuk pergi ke tandas mengikut SOP secara bergile-gile. Tiga, murid tidak dibenarkan pergi ke kantin untuk membeli makanan kerana tempahan makanan dalam talian di grup WhatsApp kelas murid akan dibuat oleh ibu bapa pada setiap hujung minggu sebelum minggu persekolahan seterusnya bermula. Empat, pautan tempahan makanan akan dikongsikan oleh guru kelas di dalam grup WhatsApp kelas pada hari Sabtu. Dan yang kelima, tempahan makanan dan transaksi pembayaran perlu dibuat selewat-lewatnya pada hari Ahad petang. Ini merupakan SOP waktu balik murid di sekolah. Pertama, murid akan berada di dalam kelas sehingga diarahkan oleh guru untuk beratur dan bergerak keluar mengikut laluan SOP yang telah ditetapkan. Dua, murid akan bergerak keluar dan diiringi oleh guru mata pelajaran terakhir mengikut laluan SOP yang ditetapkan menuju ke Dewan Jubli Emas DJE. Tiga, murid akan duduk di kerusi Dewan Jubli Emas mengikut SOP sehingga ibu bapa atau penjaga datang mengambil murid di sekolah. Manakala murid yang berjalan kaki akan keluar dari kawasan sekolah mengikut laluan pintu pagar C dan murid PPKI pula akan keluar dari kawasan sekolah mengikut laluan pintu pagar B. Dan untuk slot yang keempat, saya akan perkenalkan barisan guru peralihan dan tingkatan 1. Guru kelas peralihan pintar 1, Cik Seri Nadia binti Mat Nasir. Guru kelas peralihan pintar 2, Puan Azlida binti Muhammad. Barisan guru kelas tingkatan 1, 1K, Puan Fatin Adila binti Abdul Malik. Guru kelas 1B, Encik Muhammad Fairuz bin Imam Kailani. Guru kelas 1A, Puan Nurhana binti Hassan. Guru kelas 1D, Puan Siti Nur Zarifah binti Jamaluddin. Guru kelas 1C, Puan Siti Ziwatul Hanan binti Tahirul Arifin. Dan yang terakhir, guru kelas tingkatan 1 PPKI, kelas 1 Hals, Puan Munalita binti Abdul Ghani. Dan saya berharap dan memohon semua ibu bapa dan murid telah sertai atau join grup WhatsApp kelas masing-masing dan pautan grup WhatsApp boleh didapati dalam grup WhatsApp rasmi ibu bapa murid peralihan, PPKI dan tingkatan 1. Sebarang permasalahan boleh berhubung terus dengan admin grup WhatsApp tersebut. Baiklah, slot yang kelima iaitu pengambilan buku teks. Okey, para ibu bapa boleh mengambil buku teks untuk tingkatan 1 sesi 2022 pada tarikh 21 Mac 2022
hari Isnin, masa 2 hingga 4.30 petang. Dan diharapkan setiap ibu bapa mematuhi SOP yang ditetapkan sepanjang proses pengambilan buku teks dan menepati tarikh dan masa yang telah ditetapkan bagi memastikan proses pengambilan buku teks dapat berjalan lancar. Baiklah hadirin semua, sebelum saya mengakhiri sesi taklimat kita pada hari ini, dengan sukacita dan besar hatinya, saya ingin memaparkan apakah anugerah penghargaan kepada murid-murid SMK Sultan Abdul Samad yang telah diberikan pada tahun 2021. Antaranya ialah anugerah Super Aktif VIP, anugerah Permata Sri Samad. Anugerah Super Aktif VIP ini ialah anugerah yang diberikan kepada murid yang aktif dan selalu hadir dalam kelas PDPR, manakala anugerah Permata Sri Samad ini pula adalah anugerah yang diberikan kepada murid yang mempunyai sasiah yang baik sepanjang sesi persekolahan. Dan ini merupakan penyertaan dan pencapaian murid SMK Sultan Abdul Samad pada tahun 2021. Pada tahun 2021, SMK Sultan Abdul Samad telah berjaya merangkul dan mendapat ikon murid PPDA peringkat kebangsaan. Dan ikon murid tersebut ialah Keshona Laksmitra Navaninden. Dan saya berharap dengan ikon murid PPDA ini dapat menjadi penyuntik semangat kepada semua murid baru untuk menjadi murid yang bersasiah baik. Itu sahaja. Sebelum saya mengakhiri taklimat ini, akhir kata, SMK Sultan Abdul Samad memberi penekanan kepada penjadian murid secara menyeluruh, bukan sahaja unggul dalam akademik, malah terampil dalam sasial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih atas taklimat yang disampaikan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Saha, penolong kanan co-curriculum, untuk menyampaikan taklimat berkenaan unit co-curriculum. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang bermulia Puan Hajar Roslina binti Abdul Hassani, Ketua SMK Sultan Abdul Samad Kelang. Yang saya hormati Puan Zulina binti Muhammad Al-Rashidi, penolong kanan pentadbiran. Puan Mansyulai, penolong kanan hal wal murid. Puan Ruba Nuswari, penolong kanan pendidikan khas. Barisan guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru, para ibu bapa dan murid-murid peralihan serta murid-murid tingkatan 1 yang saya sayangi. Sebelum kata bersusun bicara, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Saha. Saya adalah penolong kanan co-curriculum di sekolah ini. Saya juga merakamkan rasa syukur kerana dengan izinnya kita dapat bersuara secara dalam talian bagi menyambut murid-murid kelas peralihan dan tingkatan 1 di sekolah ini. Tahniah saya ucapkan kepada murid-murid peralihan dan murid-murid tingkatan 1 kerana anda telah terpilih untuk meneruskan pembelajaran anda di Sekolah Sultan Abdul Samad Kelang bagi tahun 2022-23. Ucapan saya pada hari ini hanya berkaitan dengan co-curriculum yang wajib disertai oleh semua murid sekolah seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan. Definisi umum co-curriculum ialah
aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah. Sehingga hari ini, sekolah belum ada kebenaran untuk mengadakan aktiviti secara suamuka. Oleh itu, aktiviti co-curriculum hanya diadakan secara online sahaja. Antara unit co-curriculum yang terdapat di sekolah ini ialah 3 unit yang besar, iaitu unit beruniform ada 7 unit, persatuan dan kelab ada 16 unit, sukan dan permainan ada 7 unit. 3 unit yang besar ini, murid-murid wajib menyertai ketiga-tiga unit tersebut, iaitu 1 daripada pasukan badan beruniform, 1 daripada persatuan atau kelab, dan 1 lagi sukan dan permainan. Untuk unit beruniform, sekolah menyediakan 7 unit yang boleh dipilih oleh murid-murid. Unit-unit tersebut ialah yang pertama, kadet remaja. Yang kedua, persatuan pengakap. Yang ketiga, persatuan pandu puteri. Yang keempat, kadet bomber dan penyelamat. Yang kelima, Kor Kadet Polis. Yang keenam, Pergerakan Puteri Islam. Dan yang ketujuh, Bulan Sabit Merah Malaysia. Murid-murid boleh memilih 1 unit daripada 7 unit yang telah sekolah sediakan. Untuk persatuan dan kelab, sekolah telah menyediakan 16 unit. Murid-murid boleh memilih 1 unit sahaja daripada senarai yang disediakan. Unit persatuan dan kelab ialah yang pertama, Persatuan Bahasa Melayu. Yang kedua, Persatuan Bahasa Inggeris. Yang ketiga, Persatuan Bahasa Cina. Yang keempat, Persatuan Bahasa Tamil. Yang kelima, Persatuan STEM dan RBT. Yang keenam, Persatuan Sejarah dan Geografi. Yang ketujuh, Persatuan Pendidikan Islam. Yang ke-8, Persatuan Pendidikan Moral. Yang ke-9, Persatuan Pendidikan Seni Visual. Yang ke-10, Kelab Kerjaya. Yang ke-11, Kelab Kebudayaan. Yang ke-12, Kelab Komputer. Yang ke-13, Kelab Quartermaster. Yang ke-14, Kelab Skim Pinjaman Buku Teks. Yang ke-15, Kelab Rukun Negara. Dan yang ke-16, Kelab Pencegahan Jenayah. Murid-murid boleh memilih 1 unit daripada 16 unit yang telah disediakan. Untuk unit sukan dan permainan, sekolah menyediakan 7 unit dan murid-murid boleh memilih 1 daripada unit-unit sukan dan permainan tersebut. Unit sukan dan permainan yang disediakan ialah yang pertama, bola sepak. Yang kedua, bola keranjang. Yang ketiga, bola jaring. Yang keempat, kriket. Yang kelima, catur. Yang keenam, badminton. Dan yang ketujuh, balapan dan padang atau olahraga. Sekiranya ada murid-murid yang mempunyai kemahiran sukan dan permainan yang lain dan pernah mewakili sekolah ataupun mendapat keputusan atau pencapaian yang cemerlang dalam permainan tersebut, murid-murid boleh berjumpa dengan saya, memaklumkan kepada saya. Saya boleh membenarkan murid-murid tersebut meneruskan permainan dan pencapaian mereka melalui sekolah ini. Contoh seperti permainan 10 pin bowling, tenis, gym rama, sepak takraw yang tiada dalam senarai tadi, tetapi murid-murid tersebut sangat cemerlang, sangat hebat dan mendapat pencapaian yang baik di peringkat daerah, negeri ataupun
di peringkat kebangsaan. Selain itu, sekolah ini juga ada menyediakan rumah sukan untuk kejohanan sukan tahunan dan mentas desa. Nama-nama rumah sukan yang digunakan di sekolah ini ialah nama-nama kereta mewah bagi mewakili warna rumah sukan. Nama-nama rumah sukan tersebut ialah Porsche mewakili rumah sukan berwarna kuning, Jaguar mewakili rumah sukan berwarna hijau, Lotus mewakili rumah sukan berwarna biru, dan Ferrari mewakili rumah sukan berwarna merah. Tahun lalu, sukan tahunan dan mentas desa tidak dibenarkan dijalankan di sekolah. Sekiranya sekolah mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan, maka Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad akan meneruskan kejohanan sukan tahunan dan mentas desa. Seterusnya, untuk aktiviti kokurikulum mingguan masih boleh diteruskan, tetapi aktiviti tersebut hanya boleh dilaksanakan secara online sahaja. Aktiviti ini akan bermula selepas mesyuarat agung semua unit kokurikulum di sekolah ini. Aktiviti tersebut akan dijalankan pada hari Sabtu bermula jam 9 pagi dan berakhir jam 12 tengah hari setiap minggu. Murid-murid hanya perlu berada di rumah masing-masing, tidak perlu hadir ke sekolah pada hari Sabtu. Sekiranya sekolah mendapat kebenaran menjalankan aktiviti kokurikulum mingguan secara suamuka, maka aktiviti kokurikulum mingguan ini akan dijalankan pada hari Rabu selepas waktu persekolahan, iaitu bermula jam 1.30 dan berakhir pada jam 4.30 petang setiap minggu. Untuk pakaian aktiviti kokurikulum secara suamuka ini, murid-murid boleh memakai t-shirt sekolah yang berwarna oren atau berwarna hijau, sama ada dengan pendek atau dengan panjang. Baju t-shirt sekolah ini boleh dibeli di koperasi sekolah. Selain itu, sekiranya ada murid-murid yang ingin menyertai apa-apa pertandingan kokurikulum secara online atau suamuka yang dianjurkan oleh pihak pendidikan daerah atau jabatan atau pihak swasta, murid-murid tersebut hendaklah memaklumkan kepada guru penasihat unit masing-masing. Penyertaan hendaklah melalui Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad Kelang. Sebagai akhir kata bicara dari saya, pertemuan ini adalah pertemuan kita yang kali pertama. Semoga dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, menambah tautan kemesraan serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan 1000 ketenangan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Puan Bhuvaneswari Anak Perempuan Balasubramaniam, penolong kanan PPKI, untuk menyampaikan taklimat berkenaan pendidikan khas dan integrasi. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Salam sejahtera kepada Puan Pengetua SMK Sultan Abdul Samad, Puan Hajar Roslina binti Abdullah Sani, Barisan Penolong Kanan, Barisan JKMP, guru-guru, ibu bapa, serta murid-murid yang dikasihi. Saya Bhuvaneswari, Anak Perempuan Balasubramaniam, Penolong Kanan Pendidikan Khas, SMK Sultan Abdul Samad, ingin memberi sedikit maklumat mengenai PPKI. Sejarah penubuhan PPKI Sultan Abdul Samad.
Kita merupakan satu-satunya program pendengaran di daerah Kelang yang telah dibuka pada tahun 1978 dengan hanya program pendengaran, kemudian ditambah dengan program masalah pembelajaran pada tahun 2018. Dengan pembukaan program pendengaran dan pembelajaran di daerah ini, kami dapat memberi peluang kepada murid-murid PPKI untuk sambung belajar ke peringkat sekolah menengah. Matlamat kita adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, seperti juga murid-murid aliran perdana. Ini merupakan carta organisasi pendidikan khas Sultan Abdul Samad yang diketuai oleh Puan Hajar Roslina binti Abdullah Sani, pengetua, dan kita mempunyai 11 orang guru PPKI yang mengendalikan kelas-kelas pendengaran dan pembelajaran. Kami juga mempunyai 4 orang pembantu pengurusan murid. Kenalilah pasukan kami di PPKI. Puan Eng Siu Hun, penyelaras masalah pendengaran. Puan Monalita Abdul Ghani, penyelaras masalah pembelajaran. Puan Sumati Krishnan, SU Unit Ham. Encik Samuri bin Simo, SU Unit Co-Curriculum. Puan Nora Asmawati binti Mat Din, Puan Anis Akila binti Kamal, Puan Hau Cinca, Puan Hajah Hauzalazla, Puan Nur Ain binti Mat Hasan, Puan Nur Fazliani binti Sulaiman, Encik Muhsin bin Ebilah. Dan kami mempunyai 4 orang PPM yang memang sangat rapat dengan murid-murid. Puan Maziani binti Zakaria, Encik Muhammad Alif bin Hamzah, Puan Rozu Zaini binti Siddiq, Puan Nur Hashimatu Salam binti Talib. Jumlah murid-murid PPKI bagi tahun 2021-2022 adalah seramai 56 orang murid, 33 daripadanya murid pendengaran dan selebihnya adalah murid pemasalah pembelajaran. Bagi kohort 2022-2023, kami anggarkan jumlah murid ini akan bertambah menjadi 64 murid. Sehingga hari ini kita mempunyai 11 orang murid telah berdaftar ke tingkatan 1 bagi tahun 2022 dan 2023. Dengan ini, anggaran kasar adalah seramai 64 orang murid. Kelas PPKI bagi tahun 2022 adalah jumlahnya 8. Kelas masalah pendengaran kita mempunyai 5 dan masalah pembelajaran kita ada 3 kelas. Kelas masalah pendengaran ada daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Masalah pembelajaran kita mempunyai 3 kelas iaitu Arif Cemerlang dan Dedikasi. Kurikulum di SMK Sultan Abdul Samad kita ada 2, iaitu KSSM dan KSSM-PK. KSSM ni adalah untuk murid-murid masalah pendengaran daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan KSSM-PK kita menggunakan untuk murid-murid masalah pembelajaran iaitu kefungsian sederhana dan kefungsian rendah. Buat masa ini di SMK Sultan Abdul Samad kita ada 1 kelas kefungsian sederhana iaitu Dedikasi dan 2 kelas kefungsian rendah iaitu Arif dan Cemerlang.
Pelaksanaan kurikulum KSSM tingkatan 1, 2 dan 3. Bagi murid-murid pendengaran, mata pelajaran yang kita tawarkan adalah 1 hingga 6 adalah mata pelajaran teras. Dan untuk mata pelajaran wajib 7, 8, 9 dan 10. Okey, inilah 10 mata pelajaran yang kita tawarkan untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Manakala bagi tingkatan 4 dan 5, kita ada 6 mata pelajaran wajib, iaitu murid-murid ini akan menduduki peperiksaan SPM. Okay? Dan mereka mempunyai 1 mata pelajaran wajib, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan kita, elektif yang dapat kita tawarkan di SMK Sultan Abdul Samad bagi murid-murid pendengaran adalah pendidikan seni visual. Ini adalah pelaksanaan kurikulum KSSM-PK kefungsian sederhana. Kefungsian sederhana ni seperti yang saya kata tadi, kita hanya ada 1 kelas iaitu kelas dedikasi. Mata pelajaran yang mereka belajar adalah 7 mata pelajaran teras, bahasa Melayu, English, matematik, pendidikan sains sosial dalam sekitar, pendidikan Islam moral, pendidikan seni visual, pengurusan diri. Dan kita memilih kemahiran, kemahiran asas masakan. So untuk tahun pertama apabila mereka masuk ke sekolah, jika mereka adalah murid kefungsian sederhana, mereka akan belajar asas masakan. Dan tahun-tahun berikutnya, iaitu tahun kedua hingga ke tahun 5, mereka akan belajar KBS pembuatan roti. Okay, buat masa ini kita hanya ada 1 kelas yang mengikuti KBS pembuatan roti, iaitu kelas dedikasi. Pelaksanaan kurikulum KSSM-PK kefungsian rendah. Mata pelajaran teras untuk kefungsian rendah adalah standard, iaitu pengurusan kehidupan, komunikasi, pendidikan sosial, pendidikan seni dan kesejahteraan. Kita mempunyai peluang untuk memilih mata pelajaran kemahiran. Oleh itu, di SMK Sultan Abdul Samad, kita memilih penyelenggaraan dan pengemasan dan juga pembungkusan. Ini adalah 2 kemahiran yang berbeza, penyelenggaraan dan pengemasan, kedua pembungkusan. Ini akan diikuti oleh murid-murid kelas Arif dan juga Cemerlang. Kaedah pentaksiran, ia adalah sama seperti sekolah-sekolah lain di mana kita ada pentaksiran dari segi akademik dan bukan akademik. Untuk akademik kita ada PT3 SPM untuk KSSM, dan kita mempunyai pentaksiran sekolah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, pentaksiran psikometrik KSS. Waktu persekolahan bagi murid-murid SAS. Waktu persekolahan standard adalah 7.20 hingga 1 tengah hari pada hari Isnin hingga Khamis, 7.20 hingga 12.30 pada hari Jumaat. Kurikulum yang kita tawarkan di PPKI adalah badan unit beruniform pengangkap, dan kita ada kelab sukan dan permainan, dan kita mempunyai kelab keusahawanan. Ini adalah 3 aktiviti kurikulum yang diikuti oleh murid-murid pendengaran dan juga pembelajaran. Sekian, terima kasih daripada unit PPKI SMK Sultan Abdul Samad. Kalimat yang sudah disampaikan itu tadi. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, musik hati.
Salah disilap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Dengan itu, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya bagi pihak Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Program memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada ketidaklancaran sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke sekolah. Kita jumpa esok dalam kelas PDBR.